Pengkhotbah. Pengkhotbah bab 1. Inilah kata-kata pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan semata-mata, kata pengkhotbah. Kesia-siaan semata-mata, segala-galanya hanya sia-sia. Apa keuntungan yang diperoleh manusia atas segala jerih payahnya di bawah matahari? Keturunan terus silih berganti, namun dunia ini tetap ada. Matahari terbit dan terbenam, lalu bergegas lagi ke tempat terbitnya. Bertiup angin ke selatan dan berputar pula ke utara, lantas terus-menerus berputaran dan kembali menurut kitaran yang sama. Semua sungai mengalir ke laut, namun laut tidak pernah penuh. Maka sungai terus-menerus kembali mengalir ke arah aliran yang sama. Segala sesuatu meletihkan sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Mata tidak puas memandang dan telinga tidak jemu mendengar. Yang sudah ada akan diadakan lagi, dan yang sudah dibuat akan dibuat lagi. Tiada apa-apa pun yang baru di bawah matahari. Dalam sesuatu hal, dapatkah dikatakan, "Lihatlah, ini sesuatu yang baru"? hal itu sudah sekian lama adanya, sudahlah lama ada sebelum kita ada. Tiadalah kenangan tentang perkara yang lampau. Tiadalah pula kenangan tentang hal-hal yang akan datang bagi mereka yang hidup kelak. Aku, pengkhotbah, ialah Raja Pemerintah Israel di Yerusalem. Maka sepenuh hatiku, aku tetapkan untuk menerapkan hikmah demi menyelidiki segala yang terjadi di bawah langit. Berat, teruk lagi menghibahkan pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia. Telah aku lihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, dan lihatlah betapa segala-galanya semata-mata kesia-siaan bagaikan usaha menjaring angin. Yang bongkok tidak dapat diluruskan, dan apa yang tiada tidak dapat dihitung. Berbicaralah aku dengan hatiku sendiri. Lihatlah, aku kini hebat dan hikmahku jauh lebih daripada yang dimiliki oleh semua orang yang memerintah Yerusalem sebelum aku. Iya, hatiku sudah mengalami begitu banyak hikmah dan ilmu pengetahuan. Maka sepenuh hatiku, aku tetapkan untuk mengenali hikmah dan mengenali segala yang gila dan yang bodoh. Tetapi aku sedari itu pun usaha menjaring angin. Ada banyak kehibaan dalam banyak hikmah, dan sesiapa yang menambah ilmu pengetahuan sekadar meningkatkan sakit dan rasa hibah. Pengkhotbah bab 2. Aku berkata dalam hatiku, Mari, aku mengujimu dengan keseronokan. Maka berseronoklah. Namun demikian, keseronokan juga sia-sia saja. dalam hal ketawa, aku berkata, Itu suatu kegilaan. tentang keriangan pula. Apa gunanya? Aku memikir-mikirkan betapa air anggur merangsang tubuhku, walhal akal budiku terus memimpinku dengan hikmah dan cara menguasai kebodohan, sampai aku mampu menyedari apa yang baik-baik bagi anak-anak manusia, yakni perkara yang seharusnya dilakukan mereka dalam ruang lingkup usia mereka hidup di bawah langit ini. Maka aku perhebat segala pekerjaanku. Untuk diriku, aku membina rumah-rumah serta membangunkan kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah. Aku menggali kolam-kolam air untuk mengairi hutan rimba, yaitu tapak permulaan segala anak pokok. Aku membeli abdi lelaki dan perempuan, dan ada abdi yang lahir di rumahku. Aku juga memiliki ternakan dan kawanan haiwan peliharaan
yang jumlahnya jauh melebihi pemilikan sesiapa pun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan harta berupa emas, perak, dan khazanah daripada raja-raja dan dari wilayah dan rantau. Aku menyediakan untuk diriku para biduan dan biduanita, serta para gundik yang memang kesukaan anak-anak manusia. Maka semakin besar dan hebatlah aku, malah jauh lebih besar daripada sesiapa pun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Lantas hikmahku terus menetap padaku. Tidak juga kuhalang segala kehendak mataku dan tidak kutahan hatiku daripada segala bentuk kegembiraan, kerana hatiku bersukacita hasil segala usahaku, dan kesemua itu ganjaran bagi segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang kulakukan dengan tanganku, dan atas segala sudah kuusahakan dengan penat lelah, ketara segalanya kesia-siaan belaka dan usaha menjaring angin yang tiada manfaat di bawah matahari. Maka berpalinglah aku lalu meninjau hikmah, kegilaan dan kebodohan itu. Apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, kecuali perbuatan yang pernah dibuat sebelum itu? Lalu aku dapati betapa hikmah melebihi kebodohan sebagaimana cahaya mengatasi kegelapan. Bagi orang yang bijaksana, matanya ada di kepalanya, walhal orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahawa takdir yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hatiku, Kejadian yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Jadi bagaimanakah aku ini lebih bijaksana? lalu aku berkata dalam hati bahawa ini semua juga sia-sia. Baik bagi orang yang bijaksana maupun bagi orang yang bodoh, tiada kenangan yang abadi, kerana kesemuanya akan dilupakan pada hari-hari yang mendatang. Bukankah kematian menimpa baik orang yang bijaksana maupun yang bodoh? Maka aku membenci kehidupan kerana kerja yang kubuat di bawah matahari, perkara yang teruk kepadaku. Segala-galanya hanya kesia-siaan, laksana usaha menjaring angin. Ya, aku membenci segala usaha jerih payahku yang dilakukan di bawah matahari, kerana aku tetap terpaksa meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Siapa yang tahu sama ada orang itu bijaksana atau bodoh? Namun begitu, dia tetap menguasai segala yang kuusahakan dengan jerih payah dan bijaksana di bawah matahari itu. Maka hanya sia-sia juga semuanya. Lalu aku berubah hati dan berputus asa dengan segala usahaku berpenat lelah di bawah matahari. Ada orang yang berjerih payah dengan bijaksana, ilmu pengetahuan dan kemahiran akhirnya terpaksa menyerahkan hasilnya kepada orang yang tidak berpenat lelah untuk hasil itu. Hal ini pun kesia-siaan dan amat malang. Faedah apa yang diperoleh manusia, hasil segala usahanya, sepenuh hati serta dengan berpenat lelah di bawah matahari? Sepanjang usianya, hidupnya penuh dengan kesedihan dan pekerjaannya begitu teruk. Malahan, pada malam hari pun ketenteraman tidak mengunjunginya. Itu juga kesia-siaan. Bukankah tiada yang lebih baik bagi manusia kecuali makan dan minum, dan bersenang lenang hasil usahanya berpenat lelah? Aku sedar betapa rahmat itu juga daripada tangan Allah. Sebabnya, siapalah yang dapat makan dan merasai kenikmatan itu tanpa rahmatnya? Sebabnya, kepada orang yang dia berkenan dalam hatinya, Allah menganugerahkan hikmah, ilmu pengetahuan, dan kegembiraan. Tetapi kepada pendosa, dia serahkan tugas untuk mengumpul dan menimbunkan hasil yang kelak terpaksa diberikannya kepada orang yang diperkenan Allah. Maka ini juga kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah bab 3. Bagi segala sesuatu
ada musimnya, dan bagi sesuatu apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Ada waktu untuk dilahirkan, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merobohkan, ada waktu untuk membina. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk melempar batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan hilang, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk mengoyak, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bercakap. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai. Apakah keuntungan yang diperoleh seorang pekerja daripada jerih payahnya? Aku telah melihat pekerjaan berat yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk diusahakan. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, malah Dia meletakkan keabadian dalam hati mereka. Namun begitu, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Aku tahu bahawa tiada yang lebih baik bagi manusia daripada bersukacita dan berbuat baik dalam kehidupan mereka. Juga, hakikat bahawa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala usahanya dengan berjerih payah. Itu pun pemberian Allah. Aku tahu bahawa segala-gala yang dilakukan Allah tetap ada buat selama-lamanya. Tiada yang dapat ditambah ataupun dikurangkan. Allah berbuat demikian demi memastikan manusia takut kepadanya. Yang sekarang ada, dahulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Kulihat juga bahawa di bawah matahari, di tempat pengadilan pun ada kejahatan, dan di tempat kebenaran pun ada kefasikan. Berkatalah aku dalam hati bahawa Allah akan mengadili orang yang benar dan orang yang fasik, kerana segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Berkata aku lagi dalam hati tentang anak-anak manusia, bahawa Allah memang menguji mereka agar mereka sedar betapa mereka sekadar seperti haiwan. Nasib anak-anak manusia memang sama dengan nasib haiwan, dan peristiwa yang sama menimpa kedua-duanya. Sebagaimana yang satu mati, begitu jua halnya dengan yang lagi satu. Kedua-duanya sama-sama bernafas, maka tiada kelebihan manusia berbanding dengan haiwan, kerana segala-galanya hanya kesia-siaan. Kedua-duanya menuju tempat yang sama. Kedua-duanya berasal daripada debu dan kedua-duanya kelak kembali menjadi debu. Siapakah yang mengetahui sama ada roh manusia naik ke atas dan roh haiwan turun ke dalam bumi? Maka kulihat bahawa tiada yang lebih baik bagi manusia selain bergembira menjalankan usahanya, kerana itu bahagian untuknya. Siapakah yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang bakal terjadi sesudah dia tiada lagi? Pengkhotbah bab 4. Lalu aku melihat semula segala bentuk penindasan yang dilakukan di bawah matahari. Inilah yang aku lihat, air mata orang yang tertindas, dan tiada sesiapa pun yang menyenangkan hati mereka. Kuasa ada pada pihak penindas, walhal mereka yang tertindas tiada sesiapa yang menyenangkan hati mereka. Maka, aku menganggap orang yang sudah mati lebih berbahagia daripada orang yang masih hidup sehingga kini. Tetapi lebih berbahagia daripada kedua-duanya itu ialah orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan segala kejahatan yang dilakukan di bawah matahari. Dan aku melihat segala usaha jerih payah dan segala kemahiran dalam pekerjaan itu berpunca daripada iri hati seseorang terhadap jirannya. Maka itu jua kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
Si bodoh berpeluk tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam penuh ketenangan lebih baik daripada 2 genggam penuh jeri lelah dan usaha menjaring angin. Sekali lagi aku melihat kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang yang hidup bersendirian, yang tiada anak lelaki atau saudara lelaki. Biarpun dia tidak henti-henti berusaha dengan jeri lelah, namun matanya tetap tidak puas dengan kekayaan, lalu bertanyalah dia, Untuk siapakah aku berjerih lelah dan menolak kesenangan ini? Itu pun kesia-siaan dan perkara yang teruk. Berdua lebih baik daripada bersendiri, karena mereka menerima upah yang baik atas penat lelah mereka. Seandainya ada antara mereka yang jatuh, yang seorang lagi akan mengangkat temannya. Tetapi malangnya orang yang jatuh dan tiada sesiapa untuk mengangkatnya. Juga apabila orang tidur berdua, mereka akan terasa panas. Tetapi bagaimana yang tidur bersendirian dapat berasa panas? Dan orang yang bersendirian dapat ditewaskan. 2 orang dapat bertahan. 3 utas tali yang dipintal memang tidak mudah diputuskan. Lebih baik si pemuda miskin yang bijaksana berbanding dengan seorang raja tua yang bodoh, yang sudah tidak mahu menerima nasihat. Sebabnya si pemuda keluar dari penjara untuk menjadi raja, meskipun dia dilahirkan miskin dalam kerajaan itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan mengiringi si pemuda yang kelak memerintah sebagai pengganti raja tua itu. Lalu tidak habis-habis rakyat yang kesemuanya dipimpinnya, namun orang yang sebelumnya dan yang datang kemudian tidak menyukai dia. Maka ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah bab 5. Jagalah langkahmu ketika kamu berjalan ke rumah Allah. Menghampiri bait itu untuk mendengar memang lebih baik daripada mempersembahkan korban, sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan bodoh yang tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru berkata-kata dengan mulutmu, dan janganlah hatimu segera mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Kerana Allah di surga, walhal kamu berada di bumi. Maka biarlah sedikit sahaja perkataanmu. Sebagaimana puncak impian ialah kesibukan berusaha, begitu jugalah terlalu banyak kata membawa pengucapan bodoh. Jika kamu bernazar kepada Allah, bersegeralah membayarnya, kerana Allah tidak berkenan terhadap kalangan bodoh. Maka bayarlah nazarmu. Lebih baik tidak bernazar daripada kamu bernazar tetapi tidak membayar nazarmu. Usah membiarkan mulutmu menyebabkan kamu berdosa, dan usah berkata di hadapan malaikat bahwa kamu tersilap. Mengapa sampai Allah perlu murka atas kata-katamu, lalu merosakkan pekerjaan tanganmu? Terlalu banyak kata dan impian hanyalah kesia-siaan. Maka takutlah kepada Allah. Usah kehairanan jika kamu melihat di suatu wilayah berlakunya penindasan orang miskin, serta pencabulan terhadap keadilan dan kebenaran, kerana ada pegawai tinggi yang diawasi oleh pegawai tinggi yang lain, dan mereka itu pula diawasi oleh pegawai yang lebih tinggi lagi. Bumi amat beruntung jika antara semua umat ada raja yang mengusahakan ladangnya. Pencinta uang tidak akan puas dengan uang, dan begitu jugalah pencinta kelimpahan tidak akan puas dengan pendapatannya. Ini juga kesia-siaan. Apabila ada pertambahan harta, akan bertambah juga kalangan yang menghabiskannya. Maka keuntungan apa yang dikecap para pemilik harta kecuali sekadar melihatnya dengan matanya?
Nyenyak tidurnya orang yang bekerja, sama ada dia makan sedikit atau banyak, tetapi kekenyangan orang kaya memang tidak membolehkan dia tidur. Ada keburukan yang menyedihkan yang kulihat di bawah matahari. Pemilik kekayaan mendapat kehancuran daripada harta kekayaan sendiri. Dan melalui pengelolaan yang buruk, kekayaan itu lenyap hinggakan tiada suatu pun yang ada lagi untuk anaknya. Dengan telanjang seorang keluar daripada kandungan ibunya, dan dengan telanjang juga dia akan pergi. Tiada satu apa-apa pun hasil jerih payah usahanya yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini juga keburukan yang menyedihkan. Sebagaimana dia datang, demikian jugalah pemergiannya. Maka keuntungan apakah yang diperoleh setelah berpenat lelah menjaring angin? Malah sepanjang usianya, dia makan dalam kegelapan dan penuh duka cita, serta mengalami pelbagai kesusahan, kesakitan, dan kekesalan. Lihatlah, apa yang kuanggap baik dan tepat ialah dalam segala jerih payah seseorang di bawah matahari itu, dia perlu menikmati makan minum dan kesenangan yang diberikan Allah selama tempuh kehidupannya yang singkat itu. Setiap orang yang dirahmati Allah kekayaan, harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, itu juga kurnia Allah. Dia tidak sering memikirkan hari-hari hidupnya kerana Allah membiarkan dia sibuk dengan kesukaan hatinya. Pengkhotbah bab 6. Kulihat ada sesuatu keburukan yang amat menekan manusia di bawah matahari. Allah mengurniai orang kekayaan, harta benda, dan kehormatan sehingga dia tidak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Akan tetapi, Allah tidak mengurniai orang itu kuasa untuk menikmati semua itu. Malah orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan, sesuatu keburukan yang menyedihkan. Jika seorang lelaki mempunyai 100 orang anak dan berumur panjang, yakni lama hidupnya, tetapi dia tidak puas dengan segala kebaikan hidup, malah dia tidak dikebumikan, maka kataku, anak yang gugur lebih baik daripada dia. Anak yang gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya dilitupi kegelapan. Lagipun tidak pernah dia melihat matahari ataupun mengetahui sesuatu pun. Dia lebih tenteram berbanding dengan lelaki malang tadi. Biarpun dia hidup 2 kali 1000 tahun, tetapi tidak dapat menikmati kemakmuran. Bukankah segala sesuatu menuju ke satu tempat yang sama? Segala usaha seseorang berpenat lelah demi mulutnya, namun nafsu seleranya tidak dipuaskan. Apakah kelebihan orang yang bijaksana berbanding dengan orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu membawa diri di hadapan orang? Melihat sahaja lebih baik daripada mengikut nafsu yang sentiasa berubah-ubah. Ini juga kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apa sahaja yang wujud sudah lama disebut namanya. Memang sudah diketahui betapa manusia tidak mampu bertikai dengan yang lebih berkuasa daripadanya. Bukankah semakin banyak kata hanya meningkatkan kesia-siaan? Jadi apakah faedahnya bagi manusia? Siapakah yang tahu apa yang baik bagi manusia sepanjang tempoh kehidupannya
yang sia-sia dan dilaluinya seperti bayang-bayang? Siapakah yang dapat memberitahu manusia apa akan terjadi di bawah matahari sesudah ketiadaannya? Pengkhotbah bab 7. Nama yang baik lebih baik daripada ubat salap yang berharga, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah orang berkabung lebih baik daripada pergi ke rumah orang berpesta, kerana kesudahan setiap insan memang di rumah orang berkabung. Semoga setiap insan yang hidup memperingati hal ini. Berduka cita lebih baik daripada tertawa, kerana hati akan lega oleh wajah yang muram. Hati orang yang bijaksana berada di tempat perkabungan, tetapi hati orang bodoh di tempat bersukaria. Mendengar celaan orang yang bijaksana lebih baik daripada mendengar dendangan orang bodoh. Kerana sebagaimana bunyi duri terbakar di bawah periuk, begitulah ketawa orang bodoh. Ini pun kesia-siaan. Lantaran penindasan orang bijaksana naik gila, dan wang sogokan merosakkan hati. Kesudahan sesuatu lebih baik daripada permulaannya. Jiwa yang sabar lebih baik daripada jiwa yang bongkak. Jangan hatimu cepat marah, kerana amarah mendongkol dalam dada orang bodoh. Jangan berkata, mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang? Sebabnya, bukan atas hikmahmu kamu melontarkan hal itu. Hikmah memang baik apabila segandingan dengan warisan, dan itu suatu kelebihan bagi orang yang masih melihat matahari. Maka melindungi hikmah juga seperti melindungi uang. Dan kelebihan hikmah ialah ia memelihara kehidupan para pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapalah yang mampu meluruskan apa yang telah Allah bengkokkan? Bergembiralah pada hari kamu makmur. Tetapi pada hari kamu susah, ingatlah bahwa betapa hari kamu susah pun dijadikan Allah seperti hari kamu makmur, agar manusia tidak memahami apa yang bakal terjadi pada kemudian hari. Dalam hidupku yang sia-sia ini, telah kulihat segala hal. Ada orang warak yang binasa dalam kewarakannya. Ada orang fasik yang hidup panjang umur meskipun hidupnya dalam kejahatan. Janganlah terlalu saleh, dan janganlah menjadikan dirimu terlampau bijak. Mengapa perlu kamu musnahkan diri sendiri? Janganlah terlalu fasik, dan jangan menjadi orang bodoh. Mengapa perlu kamu mati sebelum tiba ajalmu? Baik jika kamu berpegang kepada satu nasihat ini, dan tidak melepaskan yang satu lagi, kerana yang takut kepada Allah akan maju daripada kedua-duanya. Hikmah memberikan kekuatan kepada orang bijaksana lebih banyak daripada 10 orang penguasa di dalam kota. Sesungguhnya, di bumi ini tiada orang benar yang sentiasa berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Juga janganlah terlalu mempedulikan apa yang dikatakan orang supaya kamu tidak mendengar hamba-Mu mengutuk kamu. Sebabnya hatimu pun tahu betapa kamu juga kerap mengutuk orang lain. Kesemuanya ini pernah kuuji dengan hikmah. Kataku, aku akan menjadi bijaksana, tetapi tahap itu jauh daripadaku. Maka siapakah yang dapat mencapai tahap yang sangat jauh dan sangat dalam itu? Lalu aku berusaha untuk memahami, menyelidiki,
dan mencari hikmah dan kesimpulan, serta untuk memahami betapa bodohnya kejahatan dan gilanya kebebalan. Dan aku mendapati bahwa yang lebih pahit daripada maut ialah perempuan yang hatinya bak perangkap dan jala, serta tangannya seperti belenggu. Orang yang baik di mata Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa akan terjebak olehnya. Lihatlah iktibar yang kudapati, kata pengkhotbah yang mempertimbangkan satu perkara dengan yang lain demi mencari kesimpulan, yang masih kucari namun belum menemuinya. Kutemui seorang lelaki antara 1000, tetapi tidak kutemui seorang pun perempuan antara mereka. Lihatlah, yang hanya kudapati ialah bahwa Allah menjadikan manusia jujur, tetapi manusia sendiri yang banyak rancangan jahatnya. Pengkhotbah bab 8. Siapakah yang seperti orang bijaksana? Dan siapakah yang mengetahui tafsiran setiap perkara? Hikmah menjadikan wajah seseorang berseri-seri, dan kekerasan wajahnya pun berubah. Nasihatku, patuhilah perintah raja demi ikrarmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa beredar dari hadapannya. Janganlah membangkang dalam hal kejahatan, kerana dia akan melakukan apa-apa jua mengikut kehendaknya. Tita raja memang berkuasa, maka siapakah yang akan bertanya kepadanya, apakah yang tuanku buat? Sesiapa yang mematuhi perintah tidak akan menerima bencana, kerana hati orang yang bijaksana mengetahui waktu dan cara yang sewajarnya. Sebabnya segala sesuatu mempunyai waktu dan cara yang tepat, meskipun manusia menanggung kesusahan yang berat. Sesungguhnya tidak diketahuinya apa yang bakal berlaku, kerana siapakah yang dapat memberitahunya bagaimana hal itu akan terjadi? Tiada manusia yang berkuasa terhadap angin ataupun atas hari kematian. Tiada istirahat dalam peperangan, sebagaimana kefasikan tidak menyelamatkan orang yang melakukan kefasikan. Semua ini kuperhatikan dan kuteliti segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, dan ada ketika seseorang menguasai orang lain hingga mencederakannya. Aku turut melihat kalangan fasik dikebumikan. Segala kefasikan mereka dilupakan, dan mereka dimuliakan oleh warga kota, termasuk yang datang dari tempat-tempat suci. Ini pun kesia-siaan, kerana hukuman atas perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Lantas hati anak-anak manusia cenderung ke arah berbuat jahat. Walaupun si pendosa berbuat jahat 100 kali dan panjang usianya, namun aku pasti bahwa orang yang takut kepada Allah akan hidup damai sejahtera, kerana mereka bertakwa kepadanya. Tetapi orang fasik tidak akan beroleh kesejahteraan, dan seperti bayang-bayang, usianya tidak akan dilanjutkan lantaran dia tidak takut kepada Allah. Ada kesia-siaan yang berlaku di bumi. Ada orang saleh yang menerima balasan yang patut bagi perbuatan orang fasik, dan ada orang fasik yang menerima pahala yang patut bagi perbuatan orang saleh. Aku berkata, ini pun kesia-siaan. Maka aku mensyukuri segala nikmat kehidupan, kerana di bawah matahari tiada yang lebih baik daripada makan, minum, dan bersifat ceria bagi manusia. Itu yang mengiringi segala usahanya berpenat lelah sepanjang usia,
yang dianugerahkan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika ku tetapkan hati untuk memahami hikmah dan melihat manusia berhemah menjalani kehidupan di dunia dengan penuh ketekunan hingga tidak tidur siang malam. Nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat memahami erti segala perbuatan yang dilakukan Allah di bawah matahari. Betapa kuat ketekunan manusia berpenat lelah pun, dia tidak mampu menyelaminya. Bahkan orang bijaksana yang mendakwa dia mengetahuinya juga tidak dapat menyelaminya. Pengkhotbah bab 9. Kesemua hal ini kupertimbangkan dalam hatiku, hingga dapat kunyatakan bahwa orang saleh dan orang bijaksana dan segala perbuatan mereka ada dalam tangan Allah. Manusia juga tidak mengetahui baik kasih maupun kebencian, malah apa-apapun yang akan dihadapinya. Nasib yang sama menantikan semua manusia di bumi ini, baik yang saleh maupun yang fasik, yang baik ataupun yang jahat, baik yang suci maupun yang najis, baik yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Orang yang baik dan orang yang berdosa, serta orang yang bersumpah dan juga orang yang takut bersumpah, semuanya menerima layanan yang sama. Malang sekali dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia dipenuhi kejahatan, dan kegilaan juga ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudiannya mereka menuju dunia orang mati. Namun demikian, selagi dalam kalangan hidup, manusia masih ada harapan, kerana anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Mereka yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak mengetahui apa-apa lagi, dan tiada upah bagi mereka. Bahkan sudah lenyap kenangan terhadap mereka. Lenyap sudah segala perbuatan mereka, baik kasih mereka maupun kebencian dan iri hati. Mereka juga tidak berperanan lagi dalam segala sesuatu yang berlaku di bawah matahari. Maka makanlah rotimu dan minumlah air anggurmu dengan riang, kerana Allah sudah pun berkenan dengan perbuatanmu. Biarlah pakaianmu sentiasa kemas dan bersih, serta sentiasa ada minyak di kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kamu kasihi sepanjang kesia-siaan hidupmu yang dianugerahkan Allah kepadamu di bawah matahari. Itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha jerih payamu selama ini di bawah matahari. Usahakan dengan segala daya upaya apa-apa sahaja yang dikerjakan tanganmu, kerana di alam kubur yang kamu tuju kelak tidak ada pekerjaan, perancangan, pengetahuan, dan hikmah. Satu lagi yang kulihat di bawah matahari ialah perlumbaan tidak dimenangi, baik oleh pelari yang pantas maupun perjuangan diungguli mereka yang terkuat. Begitu jugalah tidak semestinya rezeki untuk yang bijaksana atau kekayaan untuk mereka yang bestari. Begitu juga kelebihan bukan khusus bagi kalangan yang mahir, kerana masa dan nasib dialami mereka semua. Manusia tidak mengetahui bila waktunya tiba. Sebagaimana ikan yang terjebak di dalam jala dan seperti burung yang tertangkap di dalam jerat, demikian juga bencana menimpa anak-anak manusia secara tiba-tiba. Kulihat hal ini sebagai contoh hikmah di bawah matahari,
dan hal itu berkesan hebat terhadap aku. Sebuah kota kecil yang tidak ramai penduduknya diserang dan dikepung oleh tentera seorang raja yang agung. Lalu didirikan pelbagai kubu pengepungan yang besar di sekeliling kota itu. Seorang warga miskin yang bijaksana di kota itu menyelamatkan kota itu dengan hikmahnya, namun tiada orang pun yang mengenang jasa si miskin itu. Kataku, hikmah tetap lebih baik daripada keperkasaan, meskipun hikmah si miskin di kota itu diremehkan dan tidak dihiraukan orang. Kata-kata orang bijaksana yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa dalam kalangan bodoh. Hikmah lebih baik daripada segala alat peperangan, tetapi seorang pendosa memusnahkan banyak kebaikan. Pengkhotbah bab 10. Bangkai lalat menyebabkan minyak, pembuat minyak urap berbau busuk. Begitu juga sedikit kebodohan lebih besar kesannya daripada hikmah dan kehormatan. Hati orang bijaksana memimpin ke arah yang betul, tetapi hati orang bodoh menjurus ke jalan yang salah. Perjalanan orang bodoh pun kurang akal budinya, hinggakan ternyata kebodohannya kepada semua orang. Jika meluap kemarahan pihak berkuasa terhadap kamu, janganlah meninggalkan tempatmu, kerana kesabaran mententeramkan kesalahan besar. Ada nahas yang kulihat di bawah matahari, sebagaimana kesilapan yang berpuncah daripada seorang penguasa. Kalangan bodoh mengisi tempat tinggi, sedangkan mereka yang kaya memenuhi tempat yang rendah. Kulihat ada abdi yang menunggang kuda, manakala para pembesar berjalan kaki seperti kalangan abdi. Sesiapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan sesiapa menembusi tembok akan dipagut ular. Sesiapa yang memecahkan batu, luka kerana batu, dan sesiapa yang membelah kayu akan terancam oleh bahaya daripada kayu itu. Mata kapak yang tumpul dan tidak diasah akan memerlukan penggunanya mengeluarkan tenaga yang banyak, tetapi hikmah membantu keberhasilan usaha. Jika ular memagut sebelum mantera dibunyikan, tiadalah kelebihan bagi si pawang ular itu. Kata-kata orang bijaksana penuh kurnia, walhal bibir orang bodoh menelan diri orang itu sendiri. Permulaan cakapnya pun bodoh, dan penyudahnya hanya kegilaan yang durjana. Si bodoh mengeluarkan kata-kata yang berleret-leret, meskipun tiada seorang manusia yang mengetahui apa akan berlaku dan apa kelak terjadi sesudah dia tiada. Maka hanya kelesuan diperoleh si bodoh yang berpenat lelah, kerana dia tidak akan tahu jalan menuju ke kota. Malangnya bumi yang rajanya keanak-anakan, manakala para pembesarnya berpesta ria, biarpun hari masih pagi. Berbahagialah bumi yang rajanya daripada kalangan bangsawan, dan para pemimpinnya makan pada waktunya, demi memperoleh daya kekuatan dan bukan untuk mabuk-mabuk. Runtuh atap kerana kemalasan dan bocor rumah kerana berat tulang. Makanan disediakan untuk dinikmati dan air anggur untuk meriangkan hidup, dan wang yang memungkinkan semuanya dilakukan. Usah mengutuk raja sekalipun hanya dalam pikiran, dan di dalam bilik tidurmu, jangan mengutuk kalangan kaya, kerana mungkin burung yang berterbangan kelak mengadu hal itu, dan para pemberi maklumat dapat memanjangkan kata-katamu.
Pengkhotbah bab 11. Tebarkan rotimu ke air, kerana beberapa waktu kelak kamu akan memperolehnya semula. Berikanlah bahagian kepada 7 atau hingga 8 orang, kerana kamu tidak mengetahui bencana apa yang bakal terjadi di bumi ini. Kumpulan awan yang syarat berisi hujan akan mencurahkan kesemuanya ke atas bumi. Dan pohon yang tumbang ke selatan atau ke utara akan tetap di tempat tumbangnya. Sesiapa yang sentiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan sesiapa yang sentiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana kamu tidak mengetahui cara dan laluan angin dan pembentukan tulang temulang di dalam rahim wanita yang mengandung, demikian jugalah kamu tidak mengetahui pekerjaan Allah yang menjadikan segala sesuatu. Pada pagi hari taburlah benihmu, dan pada kala petang usaharehatkan tanganmu. Kerana kamu tidak mengetahui yang mana satu akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Cahaya itu manis, dan melihat matahari itu menyenangkan bagi mata. Maka biarlah orang yang panjang usia bersukacita dengan tahun-tahun kehidupannya. Namun demikian, dia perlu ingat bahwa akan ada banyak juga hari kegelapan, dan segala yang mendatang ialah kesia-siaan. Bersukarialah, wahai pemuda, ketika kamu remaja, dan senangkanlah hatimu ketika kamu muda. Turutilah hasrat hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa segalanya akan diadili Allah. Buang kesedihan daripada hatimu, dan singkirkan kejahatan daripada tubuhmu. Kerana zaman kanak-kanak, zaman muda, dan puncak kehidupanmu hanya kesia-siaan. Pengkhotbah bab 12. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang susah dan menjelang tahun-tahun yang akan kamu kata, tiada kesenangan bagiku dalam hidup ini. Sebelum matahari, cahaya, serta bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, malah awan kembali selepas hujan. Pada waktu para penjaga rumah gementar, dan yang gagah perkasa terbongkok, dan para penggiling berhenti kerana semakin kurang bilangan mereka, dan mata mereka yang melihat dari jendela menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan kian lemah bunyi penggilingan, dan orang terbangun oleh kicauan burung, dan suara nyanyian kian sayup. Dan orang berasa takut terhadap tempat-tempat tinggi, serta terhadap kengerian di jalan. Dengan berkembangnya bunga badam, belalang menyeret diri dengan susah payah dan hilang nafsu, kerana manusia menuju ke rumah yang kekal, dan orang yang berkabung berkeliaran di jalan. Ingatilah dia sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan di mata air, dan roda timba pecah diperigi. Dan debu kembali ke tanah seperti asal mulanya, dan roh kembali kepada Allah yang mengurniakannya. Segala-galanya kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah. Segala-galanya hanya sia-sia. Pengkhotbah itu bukan sahaja bijaksana, tetapi dia juga mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat. Dia berhati-hati mencari, menaakul, dan menyusun banyak pepatah dan peribahasa. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan, dan secara jujur dia menulis kata-kata kebenaran. Itulah kata-kata orang bijaksana, yang bak dorongan yang menusuk, dan kata-kata para sarjana yang bagaikan paku yang tercacak teguh, pemberian Sang Gembala Tunggal itu. Tambahan pula, wahai anakku, ingatlah, tiada akhirnya seberapa banyak pun buku ditulis,
dan banyak belajar sekadar memenatkan badan. Kesimpulannya, sentiasa takut kepada Allah dan patuhilah segala perintah-Nya, kerana itu memang kewajipan setiap insan. Allah akan mengadili setiap perbuatan, termasuk terhadap segala sesuatu yang tersembunyi, sama ada perbuatan itu baik atau jahat.